أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak yang Ustazah kasihi? Ustazah harapkan semoga kalian berada dalam keadaan sihat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kali ini kita akan teruskan pengajian kita dalam mata pelajaran syariah bagi semester 2 bagi sijil tinggi pelajaran Malaysia, iaitu Ustazah akan sambung topik 3 berkaitan dengan As-Sunnah. Topik 3 berkaitan dengan As-Sunnah. Okay, jika sebelum ini kita telah mengetahui dan kita telah membincangkan secara terperinci berkaitan dengan pengertian As-Sunnah, bahagian As-Sunnah, dan kita akan terus sambung kepada kehujahan dan kedudukan As-Sunnah serta peranan As-Sunnah dalam penentuan hukum. Baiklah. Okey, sebagaimana kita semua sedia maklum bahawa bahagian As-Sunnah terbahagi kepada dua aspek utama, iaitu yang pertama adalah bilangan perawi dan yang kedua adalah dari aspek kesohihannya. Okey, dan kita telah bincangkan pada pembelajaran kita terdahulu tentang aspek bilangan perawi. Dan hari ini kita akan teruskan perbincangan kita dari aspek As-Sunnah bahagian kesohihannya. Okey, semua boleh lihat paparan yang Ustazah sediakan. Pembahagian hadis berdasarkan kesohihannya dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu pertama adalah kita panggil sebagai hadis sahih. Yang kedua adalah hadis hasan. Dan yang ketiga adalah hadis dhaif. Okey, Ustazah ulang. Pembahagian hadis berdasarkan kesahihannya, hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Okey, kita pergi satu persatu. Apakah dia hadis sahih? Okey, hadis sahih. Hadis sahih dari segi bahasa ialah hadis yang bersih dari cacat. Bersih dari sebarang kecacatan atau hadis yang benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis sahih ini adalah hadis yang mempunyai sanad yang berhubung daripada seorang perawi kepada perawi yang lain sehingga akhir sanad melalui perawi-perawi yang adil dan thabit. Okey, hadis yang mempunyai sanad yang berhubung daripada seorang perawi kepada perawi yang lain sehingga akhir sanad melalui perawi-perawi yang adil dan dhabit, iaitu kuat ingatan. Okey, kita lihat pula apa dia di antara ciri-ciri hadis sahih. Bagaimana kita nak kata atau kita kategorikan dia hadis itu adalah hadis yang sahih. Kita tengok satu persatu. Okey, di antara ciri-ciri hadis sahih adalah yang pertama, perawinya adalah seorang yang adil. Yang kedua, perawinya adalah seorang yang dhabit. Dhabit dimaksudkan dengan seorang yang kuat ingatan. Yang ketiga, dari segi hadis itu tidak ada syaz, iaitu kejanggalan. Yang keempat, dari segi hadis itu tiada illah, iaitu sebarang kecacatan. Dan yang kelima, yang penting adalah sanadnya berhubung di setiap generasi perawi. Ini semua anak-anak atau calon-calon STPM semester 2 kena ingat dengan baik. Okey, apakah yang dimaksudkan sebagai tiada syaz? Okey, tiada syaz adalah diriwayatkan oleh perawi yang siqah. Perawi yang siqah. Apa maksud perawi yang siqah? Iaitu perawi yang dipercayai.
Okey, apa pula dimaksudkan dengan tiada ilah? Ilah, ya, tiada ilah. Tiada ilah ialah tiada kecacatan yang terdapat dalam sesuatu hadis yang menjadikan hadis itu tidak boleh diterima. Sekiranya ada kecacatan dalam sesuatu hadis itu, kita tidak kategorikan ia sebagai hadis sahih kerana ia mempunyai ilah kecacatan. Baiklah, apabila tidak terdapat salah satu daripada 5 perkara ini, sesuatu hadis itu tidak boleh dihukum sebagai sahih. Okey. Baik, Ustazah teruskan lagi. Okey. Perincian bagi syarat-syarat penerimaan sesuatu hadis itu kita kategorikan sebagai hadis sahih ialah, okey, yang pertama adalah sanad hadis bersambung dan sentiasa berturutan. Sanad hadis bersambung dan sentiasa berturutan. Okey? Maksudnya, sanad yang selamat dari keguguran. Sanad yang selamat daripada sebarang keguguran. Iaitu tiap-tiap perawi dapat saling bertemu dan menerima secara langsung dari guru yang memberi. Okey, dan ia berlaku dari awal sanad tabaqat, pertama sahabat hingga kepada periwayat yang terakhir, iaitu yang menuliskan hadis tersebut tanpa tertinggal walaupun seorang periwayat tanpa terputus. Ini yang dimaksudkan dengan sanad hadis bersambung dan sentiasa berturutan. Jadi, apabila ia terjadi, kita kategorikan ia sebagai hadis sahih. Okey, baiklah Ustazah tunjukkan contoh bagaimana dikatakan sebagai sanad hadis itu bersambung dan sentiasa berturutan. Mari sama-sama kita lihat hadis ini. Okey. Okay, jelas ya, nampak ya. Jadi Ustazah sebutkan Hadatsna Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair qal hadatsana Sufyan qal hadatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qal akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi yaqul sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu alal mimbar qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Okey, hadis ini adalah sahih Al-Bukhari. Okey, kita tengok ya, nampak ya? Okey, perincian pada hadis ini cuba kita tengok. Okey, yang pertama ialah apa dia? Sanad dimulai dari rawi yang awal iaitu sebelum pencatat hadis dan berakhir pada orang sebelum Rasulullah iaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, misalnya, okey, yang kedua dia bagi perincian. Al-Bukhari meriwayatkan hadis di atas, rawi yang Al-Bukhari dikatakan awal sanad. Siapa dia awal sanad? Al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Sedangkan sahabat yang meriwayatkan hadis itu dikatakan akhir sanad. Siapakah dia? Saidina Umar bin Al-Khattab. Saidina Umar bin Al-Khattab. Okey, cuba kita tengok kembali hadis. Tengok ya. Okey, Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair. Okey. Dan dapat daripada Rasulullah adalah Saidina Umar bin Al-Khattab. Saidina Umar bin Al-Khattab. Okey. Kalau kita tengok berapa tingkatan ini. Okey. Daripada Rasulullah SAW. Okey. Rasulullah SAW turun kepada Saidina Umar radhiyallahu an, kemudian kepada Al-Qamah, kemudian kepada Muhammad bin Ibrahim, kemudian kepada Yahya bin Sa'id, kepada Sufyan
Dan penulis adalah Al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Okay, complete, cukup. Pada setiap tabaqat dan sanad dia berhubung, perawinya berhubung, maka ini adalah kategori hadis sahih. Okay, jelas ya? Okay, baiklah. Okay, kita pergi kepada perincian perawinya harus adil. Bagaimana dikatakan sebagai seorang perawi itu adil? Okay. Yang pertama, perawi itu adalah seorang Islam. Okay, seorang Islam. Yang kedua, perawi itu sudah akil baligh. Ketiga, tidak pernah melakukan dosa besar. Keempat, sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perkara dan perbuatan. Kelima, menjauhi dosa kecil yang menodai kesucian agama. Keenam, tidak melakukan perkara yang boleh menjejaskan keimanan. 7. Tidak melakukan perkara yang menjatuhkan kehormatan agama. Dan yang ke-8, tidak mengikut pendapat mazhab yang berlawanan dasar syarak. Ini adalah yang dikatakan sebagai perawi itu bersifat adil dalam perkara-perkara ini. Okey, kita pergi kepada perawinya harus dhabit. Apakah dimaksudkan sebagai seorang perawi itu dhabit? Okey, dhabit adalah dhabit dari segi kitab, iaitu penjagaan buku. Okey, jika sesuatu hadis itu diterima secara catatan atau tulisan buku, iaitu kitab, periwayat itu dikehendaki memelihara dengan sempurna. Kemudian, dhabit ingatan atau hafalan. Periwayat itu betul-betul hafaz hadis yang diterima daripada gurunya sehingga hadis itu disampaikan kepada periwayat yang lain. Kesimpulannya, apa dia? Dhabit ialah periwayat itu tidak pelupa, betul-betul ingat, mempunyai ketepatan dan penguasaan secara penuh akan hadis yang diterimanya disampaikan kepada periwayat lain. Ini dimaksudkan sebagai seorang perawi itu haruslah seorang yang dhabit. Okey. Baiklah, Ustazah teruskan lagi. Terhindar daripada syaz. Apakah dimaksudkan sebagai terhindar daripada syaz? Iaitu syaz adalah kejanggalan. Okey, syaz ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang thiqah tetapi menyalahi riwayat ramai perawi yang lebih thiqah. Syaz artinya tidak sepatutnya seorang perawi lebih percaya kepada seorang perawi yang lain melebihi percaya hadis-hadis yang diriwayatkannya sendiri. Kejanggalan sesuatu hadis bergantung kepada pertentangan antara sesuatu hadis yang perawi yang meriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat disebabkan perawinya lebih ramai. Ini ya. Jadi terhindar daripada sesuatu hadis yang janggal. Okey, tidak ada illah iaitu kecacatan. Tidak ada illah iaitu kecacatan. Yang terakhir. Okey, perinciannya. Okey. Apakah dia? Maksudnya iaitu hadis yang ada keaiban tersembunyi yang mencacatkan kesahihan hadis walaupun kecacatan yang tidak terlihat pada zahirnya. Okey, walaupun kecacatan yang tidak terlihat pada zahirnya. Okey, antara kecacatan hadis ialah yang pertama, tertinggal seorang perawi lebih daripada seorang. Okey, yang kedua, perawi yang berada dalam rangkaian sanad itu terdapat seorang perawi kategori fasik atau asi. Asi ialah perawi yang ada melakukan maksiat. Okey.
Dan kecacatan yang ketiga adalah perawi yang berada dalam rangkaian sanad itu sentiasa lupa. Jadi ini yang dimaksudkan sebagai kecacatan. Atau ada terdapat sesuatu illah. Kesimpulannya, dari kelima syarat itu apabila salah satu syarat tidak dipenuhi atau rosak, maka hadis dalam keadaan demikian tidak dapat disebut sebagai apa? Sebagai hadis sahih. Kena komplit kelima-lima syarat tersebut, barulah kita boleh kategorikan dia sebagai hadis yang sahih. Jika ada satu daripada lima itu cacat ataupun kekurangan, maka kita tidak kategorikan dia sebagai hadis sahih. Contoh hadis sahih yang lain, kita tengok ya. Sabda Rasulullah SAW ertinya, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf. Kita tengok rawi dia, Abdullah bin Yusuf, yang berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Shihab, dari Muhammad bin Jabir bin Mut'im, dari bapanya berkata, dari bapanya, bapa Muhammad, bapanya Jabir bin Mut'im, Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah As-Sur di waktu solat maghrib. Hadis ini adalah hadis sahih, hadis riwayat Al-Bukhari. Nombor hadis adalah 731. Kenapa kita mengkategorikan ia sebagai hadis sahih? Kerana sanadnya bersambung. Sebab perawinya mendengar langsung dari gurunya. Kemudian perawinya bersifat adil dan cermat serta kuat ingatan. Adil, cermat, kuat ingatan. Perawinya adalah seorang yang hafiz. Sebab disebutkan Abdullah bin Yusuf adalah seorang terpercaya dan cermat. Malik bin Anas adalah imam yang hafiz. Ibnu Shihab Az-Zuhri adalah ahli fiqh hafiz. Muhammad bin Jubair adalah orang terpercaya dan Jubair bin Mut'im adalah seorang sahabat. Maka komplit hadis ini dikategorikan sebagai hadis sahih. Dan hadisnya tidak ada satu illah pun. Wallahu a'lam. Seterusnya kita masuk kepada pembahagian hadis sahih. Pembahagian hadis sahih iaitu hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Apa dia hadis sahih li dzatihi? Hadis yang memenuhi secara lengkap syarat-syarat hadis sahih. Kita panggil dia sebagai sahih li dzatihi. Manakala hadis li ghairihi adalah hadis yang di bawah tingkatan sahih yang menjadi hadis sahih kerana diperkuat oleh hadis-hadis lain. Hadis sahih li ghairihi ini dia lebih menjurus kepada hadis hasan. Tetapi atas sebab-sebab tertentu dia masih lagi dalam kategori hadis sahih. Jadi ciri-ciri hadis sahih li dzatihi: bersambung sanad, perawi adil, perawi dhabit, tiada syaz pada sanad matan dan tiada cacat. Begitu juga dengan hadis sahih li ghairihi, bersambung sanad, perawi bersifat adil tetapi kurang daripada segi sahih, di bawah sahih. Li dzatihi, perawi bersifat dhabit tetapi kurang dari segi sahih. Li dzatihi, tiada syaz pada sanad matan dan tiada sebarang kecacatan. Jelas. Seterusnya, apakah dia hukum hadis sahih? Hukum hadis sahih. Baiklah. Semua ulama semua ulama bersepakat menyatakan bahawa
menerima hadis sahih sebagai sumber hukum ajaran Islam atau hujah dalam bidang hukum dan moral. Okey, manakala sebahagian ulama menolak, sebahagian ulama menolak kehujahan hadis sahih dalam bidang akidah, sebahagian ulama lagi dapat menerima hadis sahih dalam bidang akidah tetapi tidak mengkafirkan mereka yang menolak. Habis hadis sahih, kita pergi kepada jenis hadis yang kedua dari sudut kesahihannya, iaitu hadis hasan. Hadis hasan. Hadis hasan. Apakah dia maksud hadis hasan dari segi bahasa? Hasanun, ahsan, ahsanta, ahsantum. Hadis yang bersifat baik. Hadis baik. Kekurangan hadis hasan dari segi hadis sahih adalah kepada keadaan rawi. Keadaan rawi yang kurang dobit. Yang kurang dobit, yakni kurang hafalannya. Semua syarat hadis sahih dapat dipenuhi dobitnya rawi, cermatnya rawi. Tetapi dari sudut dobit, kurang hafalannya sahaja yang membezakan hadis hasan dengan hadis sahih. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pembahagian hadis hasan. Sebagaimana hadis sahih, hadis hasan juga ada terdapat hasan li dzatihi dan juga hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi ciri-cirinya bersambung sanad, perawi adil tetapi perawinya kurang dhabit. Tiada syaz pada sanad dan matan dan tiada sebarang kecacatan. Manakala hasan li ghairihi, hasalnya hadis tersebut dalam kategori hadis dhaif tetapi hadis itu tiada syaz, pada sanad matan, tiada cacat dan disokong dalam sanad lain, maka hadis itu dikategorikan sebagai hadis hasan li ghairihi. Jelas ya? Ustazah Khadijah pergi lagi. Cuba kita sama-sama lihat apakah dia contoh hadis hasan. Contoh hadis hasan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di tenggorak, iaitu sakaratul maut. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Kedudukan hadis hasan. Yang pertama, para ulama bersepakat memandang bahawa tingkatan hadis hasan berada sedikit di bawah tingkatan hadis sahih. Tetapi mereka berbeza pendapat tentang kedudukannya sebagai sumber ajaran Islam atau sebagai hujah. Yang ini perbezaannya. Para ulama juga menjelaskan bahawa hadis hasan tidak mengandungi illah dan tidak mengandungi kejanggalan seperti hadis sahih. Ini adalah pandangan kedua. Oleh itu masyarakat ulama memperlakukan hadis hasan seperti hadis sahih. Masyarakat ulama memperlakukan hadis hasan seperti hadis sahih. Mereka menerima hasan sebagai hujah atau sumber ajaran Islam baik dalam bidang hukum, moral maupun akidah. Manakala sebahagian ulama menolak hadis hasan sebagai hujah dalam bidang hukum, apalagi dalam bidang akidah. Wallahu a'lam. Selesai hadis hasan, selesai hadis sahih, kita pergi jenis kesahihan kategori hadis yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif.
Okey, Ustazah rasa biasa dengar dengan perkataan dhaif. Okey, dhaif. Okey, apakah dia hadis dhaif? Iaitu hadis yang tidak mencukupi syarat untuk diterima. Okey, hadis yang tidak mencukupi syarat untuk diterima. Maksudnya setiap hadis yang tidak mencukupi syarat-syarat hadis hasan, maka itu adalah hadis dhaif. Okey, apa dia antara syarat-syarat beramal dengan hadis dhaif menurut Al-Hafiz As-Sakhawi? Okey, yang pertama. Bahawa kedhaifan hadis itu tidak bersangatan. Hadis yang bersangatan dhaif ialah perawinya pendusta atau dituduh dengan dusta. Okey, yang ni kita tak boleh ya. Kemudian yang kedua, bahawa sesuatu hadis dhaif itu termasuk di dalam asal. Yang dimaksudkan sebagai asal iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan al-qiyas. Dan yang ketiga, bahawa tidak mengiktikadkan datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ketika beramal dengannya supaya tidak disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dikatakan. Okey, ini ya syarat-syarat bagi beramal dengan hadis dhaif. Okey, kita lihatkan pula kepada contoh hadis dhaif. Okey, saya datangkan contoh hadis dhaif. Okey. Man aftar yauman min Ramadan min ghairi udrin wala maradin lam yaqduhu saumad dahri wa insam. Okey, biasa dengarkan hadis ini. Okey, maksudnya barang siapa yang berbuka satu hari pada puasa Ramadan tanpa ada uzur iaitu sebab dan kerana sakit, maka tidak dapat menggantikannya meskipun puasa itu 1 tahun penuh. Maka hadis ini dhaif sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab Fathul Bari. Okey, lagi apa? Oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, dhaif Sunan At-Tirmizi oleh Al-Albani. Okey, pelajar-pelajar boleh tengok dan boleh rujuk pada kitab-kitab ini. Okey, kemudian ada lagi satu contoh hadis dhaif yang Ustazah paparkan ini. Okey, hadis dhaif juga biasa kita dengar, biasa kita sebut. Okey, hadisnya berbunyi Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbuna tawakkalna. Dengan menyebut nama Allah kami masuk ke rumah dan dengan menyebut nama Allah kami keluar darinya dan kepada Rabb kami bertawakal. Okey, hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah di dalam kitab Dhaif Abi Daud. Okey, pelajar-pelajar semua boleh rujuk kitab ini. Okey, selesai. Okey, alhamdulillah selesai kita pada sudut kategori hadis dalam aspek kesahihannya iaitu hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Okey. Buat akhirnya kita sentuh sikit apa dia kehujahan dan kedudukan as-sunnah dalam perundangan Islam. Okey, kita tengok peranan as-sunnah. Okey, bagaimana as-sunnah itu memainkan peranan dalam perundangan Islam. Okey, yang pertama penyokong Al-Quran. Penyokong kepada Al-Quran yang sama hukum. Kalau kita tengok contoh ya. Okey, hukum wajib solat. Hukum wajib solat. Okey, dalilnya ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimus solah. Kan, dirikanlah kamu solat. Okey. Mana hadis yang menyokong? Hadis Nabi, bunyal Islam ala khamsin syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis solah. Hadis ini nyata sebagai penyokong kepada dalil daripada nas Al-Quran. Aqimus solah. Okey, kemudian as-sunnah juga berperanan sebagai penjelas Al-Quran yang umum dan mujmal. Penjelas kepada Al-Quran yang umum dan mujmal. Okey, contoh mengenai ibadat haji dijelaskan oleh perbuatan Nabi.
Okey, khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Ini dijelaskan oleh As-Sunnah sebagai penjelas kepada ibadat haji yang dinyatakan nasnya dalam Al-Quran. Kemudian, As-Sunnah juga berperanan sebagai pengkhusus kepada hukum umum daripada Al-Quran. Pengkhusus kepada hukum umum yang terdapat di dalam Al-Quran. Okey, kalau kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim yusikumullahu fi auladikum. Okey, dan ada penguat hadis Nabi la yarithu al-qatil. Tidak mendapat harta warisan bagi si pembunuh. Okey, ia sebagai pengkhusus kepada dalil yusikumullahu fi auladikum. Seterusnya yang keempat, peranan As-Sunnah juga sebagai pembatas. Okey, pembatas kepada hukum Al-Quran yang mutlak. Okey, contoh dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu Wa Taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Okey, berkaitan dengan pelaksanaan hukuman bagi si pencuri, potong tangan mereka. Okey, jadi ada hadis Nabi SAW membataskan tentang potong tangan ni bagaimana. Okey, hadisnya berbunyi la tuqta'u yadus sariq illa fi rub'i dinarin fasa'idan. Tidak akan dipotong tangan si pencuri kecuali pencuri itu mencuri rubu' dinar dan ke atas. Sekiranya dia curi di bawah daripada rubu' dinar, maka ia tidak disebahkan sebagai potong tangan. Ia sebagai pembatas hukum Al-Quran. Dan yang terakhir, peranan As-Sunnah juga sebagai pembawa hukum baru. Ini yang penting. Hukum baru yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Contohnya hukum rejam sampai mati kepada penzina muhsan. Hukum rejam sampai mati kepada penzina muhsan. Dalam Al-Quran hanya hukum sebat kepada 100 kali kepada penzina bukan muhsan. Kan? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu mi'atan jaldah. Tetapi kat sini hukum barunya adalah hukum rejam sampai mati kepada penzina muhsan. Begitu juga dengan hukum-hukum baru yang tidak ada seperti sekarang ini berkaitan dengan hukum-hukum pandemik COVID-19. Okey. Okey, wallahu alam, selesai pengajian kelas syariah kita pada kali ini berkaitan dengan topik As-Sunnah. Jadi Ustazah harapkan semoga anak-anak semua mendapat ilmu yang disampaikan oleh Ustazah dengan jelas dan nyata insya-Allah. Okey, sebagai penutup sama-sama kita berdoa semoga kita dilindungi daripada wabak COVID-19 dengan membaca doa-doa menghindarkan diri kita daripada wabak COVID-19. Okey. Jadi untuk akhirnya astagfirullahalazim. Semoga kita bertemu lagi di lain siaran yang akan datang. Jadi Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.